Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hachahau, Vanakkam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam. Teruskan perkongsian Datuk Marmomo, sahabat-sahabat yang lain. Zulkifli, waalaikumsalam. Saya kabar baik, Abang Faudi, Maslan Mamat, bukan Mak Maslan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Mai, waalaikumsalam Kak Mai Oh, tak boleh sebut Kak Mai. Peratusan agak memberansangkan. InsyaAllah kita akan menang dengan besarnya. Rizwan, waalaikumsalam Rizwan. Sultan, Pik, dah bulan 12. Sabarlah. Sorry tuan-tuan lama tak buat live. Hari ni baru dapat tekan button live. Saya duduk demam gini. Helmi, waalaikumsalam. Tapi demam saya ni pelik sikit. Yang kali ni dia jadi pening. Tak tahu saya bah. 2-3 hari ni penat sikit sebab di peringkat Parti Bersatu sendiri. Waalaikumsalam pada sesiapa memberi salam. Tahun depan ada pemilihan. Jadi bulan ni adalah bulan terakhir untuk penyusunan cawangan kepada rakan-rakan yang masih lagi duduk, orang kata apa, duduk susun cawangan dan sebagainya tu, kena cepat-cepatlah buat. Sebab kalau kita tidak bersama-sama dengan perjuangan parti, maka kita tak boleh salahkan kenapa parti-parti teruk dan sebagainya. Mamak jangan sibuk. Bang ni yang kacau saya bang ni. Sultan, waalaikumsalam. Room ni ada coin tak? InsyaAllah ada coin. Sekejap nak saya terang sikit Macam Sultan dia dah masuk Bersatu dah. Jadi hak belum masuk tu lagi tu, ni minggu ni adalah minggu yang terakhir untuk pendaftaran cawangan dan sebagainya sampai 9 hari bulan ni. Jadi kena buat cepat-cepat lah. Syafiq tak turun ke Maman tak ada rezeki nak turun ke sana. Saya duduk demam dan sebagainya. Jadi Syafiq dapat anugerah hari tu, masuk dah tak masuk. Saya berjuang kerana duit. Saya berjuang kerana agama, bangsa dan negara yang tercinta. Kami didoktrin dalam PDRM dulu macam tu. Jadi saya keluar pun saya bawa budaya PDRM tu keluar masuk dalam politik. Jadi macam biasa sahabat-sahabat semua ni boleh ikut. Yang belum keluar mengundi lagi, tolong keluarlah mengundi Saya bagi tahu apa yang saya buat dulu yang menyebabkan kemenangan yang tempat yang kita tak boleh menang. Kita boleh menang pada waktu itu adalah kerana saya mendoktrinkan pengundi-pengundi yang mereka ini dah mengundi, dia kena pastikan rakan-rakan dia ni keluar mengundi. Jadi yang muda-muda ni mereka kan datang naik motor, saya suruh mereka pergi cari kawan-kawan mereka hak tak mengundi lagi. Jadi macam kita ada jiran. Macam di Terengganu ni banyak rumah dia adalah rumah teres. Jadi apa yang saya buat dulu, saya akan pastikan kita pergi ketuk semua rumah. Tak kisahlah dia daripada Pakatan Harapan ke apa ke, kita pergi ketuk semua rumah untuk pastikan semua orang terlibat di dalam proses demokrasi. Kalau orang tu tidak terlibat dalam proses demokrasi, maka orang yang dipilih itu adalah hanya dipilih oleh sekelompok yang kecil sajalah. Jadi janganlah kita nak bersalah, kata salah pilih lah ahli parlimen tak berfungsi lah. Sebab apa? Sebab orang yang bercakap tu pun orang yang tak keluar undi.
So prinsipal yang saya buat ni, kalau ada orang apa nama ni, ada orang di Terengganu sekarang ni yang tengah tengok live saya, yang mendengar live saya ni, pastikan bukan lama pun, kita ada lagi masa lagi 2 jam. Jadi kena pastikan lah kan, ketuk lah, sebab yang kenal jiran-jiran ni kita, yang kenal rakan-rakan masjid ni kita, jadi kita call lah, call grup-grup WhatsApp, kita tanya, dah keluar ke? Dia bermula dengan keluarga kita dulu. Apa pun Nabi ajak, dia bermula daripada keluarga kita dululah. Maknanya di sini adalah kita kena pastikan apa keluarga kita, anak-anak kita kan, ayah, mak, tok kita ni semua keluar mengundi dulu. Sepupu sepapat kita keluar mengundi. Ya, saya punya brother pun ada masuk di sini, Abang Salim Iskandar, love you. Saya berkata kita perasaan tak saya malu lah bang kan. Waalaikumsalam bang. Terima kasih kena support live saya. Okey, jadi apa nama ni, kita kena pastikan lah sepupu sepapat kita ni semua keluar dulu. Lepas tu yang paling terdekat dengan kita adalah kejiranan kita. Kan? Jadi kejiranan kita kena pastikan jiran-jiran kita ni semua keluar mengundi. Dan selepas daripada kejiranan kita adalah rakan-rakan yang terdekat dengan kita lah, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan masjid. Jadi ni tugas kita lah, tugas kita untuk kita memastikan supaya mereka ni semua keluar mengundi. Jadi tak kisahlah parti mana pun. Dulu operasi saya masa di Lunas dulu, pukul 6 pagi kami dah keluar lah, pergi ketuk habis pintu rumah. Semua rumah kami pergi ketuk. Tak kisahlah kalau dia habaq kat kita, kata dia undi apa PH, tak apa. You dah keluar mengundi ke belum? Belum. Pergi mengundi. Tak kisah. Jadi asalkan kalau ada 50,000 orang di situ, 50,000 ni mestilah mestilah mengundi. Tadi ada soalan tanya kat saya, Syafiq tak bertanding ke? InsyaAllah hajat tu ada, tapi tempat belum ada lagi. Hajat tu ada, tempat belum ada lagi ya. Saya tak ada. Asal saya adalah di bahagian Al-Ustaz. Jadi bila saya duduk di sini, saya rasa nak berkhidmat di sinilah. Okey tuan-tuan yang tadi siapa kata tadi bahagian Al-Ustaz YB Haji Zawahir. Saya baru call dia baru ni, Haji Zawahir saya bincang dengan dia banyak juga benda lah yang saya sebut dengan MB tu. Untuk transaksi menurunkan harga ayam dan juga harga ni lah ruminan ni, daging kambing, daging lembu apa semua ni. Sebab kos paling besar 74% daripada kos yang menyebabkan kepada kenaikan harga ayam dan juga harga daging dan sebagainya ni adalah kerana kos makanan. Jadi macam sekarang ni kita pakai jagung, soybean untuk kita bagi makan ayam jadi macam mana bila sekarang ni harga jagung naik, harga soybean naik, so itulah yang menyebabkan kos tu meningkat. Sekarang ni jagung 50 kilo RM180 betul, 175, 180 lebih kurang macam tu lah. So sebenarnya di Malaysia ni kita ada satu lagi dia panggil sebagai ketum. Bukan ketum yang minum tu, ketum ayam jadi ketum ayam ni dia punya sumber protein lah untuk ayam boleh, kambing boleh. So apa yang mereka buat dalam research yang saya baca ni, daripada daun ni dia masalah dia cepat masam. Jadi bila kita petik tu dia terus kena makan. Jadi dia tak boleh lah sagi ladang-ladang ni. Adakah ladang-ladang ni nak kena pergi tanam pokok. So macam mana kita nak mengkomersialkan ketua ayam ni adalah dengan tukar dia punya daripada daun ni tukar kepada pellet. So dia boleh kuih lah dengan bahan-bahan yang lain untuk dimakan. So saya rasa mungkin Exco Pertanian dan Kedah akan bawa lah benda ni. So saya harap di Kedah nanti harga macam harga ayam apa semua ni akan turun lah disebabkan kos untuk ledak ayam ni turun. So jangan kata dia tak buat apa-apa. Tu ketua bahagian saya tu Haji Zawahir. Saya baru call dia baru ni kat 1 jam lah. Okey. Tidak pernah
Abah tak layak jadi PM kan Syafiq. Sampai kita bagi dalam PM ni, dia kepimpinan ada banyak lah. Ini menunjukkan bahawa pemimpin dalam Perikatan Nasional ni ada banyak, kan? Kita ada ramai orang yang boleh kita membawa dia pergi ke hadapan, kan? Tetapi berbeza dengan PKR, kan? Dia hanya boleh kepada keluarga Anwar Ibrahim je, Anwar, bini dia ataupun Nurul Izzah, kan? Dia, kalau kita tanya Perikatan Nasional ni, kita ada banyak, kan? Sekarang ni kita tengok macam Tun M duduk dengan kita, kan? Mantan Perdana Menteri. Kita ada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kita ada Ronald Kihandi, kan? Kita ada ramai lagi lah, Datuk Taki, Awang Hashim, Yang Mak Muhammad, Menteri Besar Negeri Kedah, kan? Dan sekarang ni, kan, nama baru masuk dalam list adalah Dr. Sam. So ada banyak dalam PN ni. Kita tidak ketandusan kepada kepimpinan, kan? Dia berbeza, kan, dengan sebelah Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, kan? Dan kalau tuan-tuan tengok semalam Lim Kit Siang ada buat posting, sampai Lim Kit Siang sendiri, dia sebenarnya yang ni pelik lah. Sebab bila Lim Kit Siang kata bahawa Perdana Menteri ni bukan semestinya Melayu, dia juga boleh daripada bangsa lain. Dan ada orang kata Lim Kit Siang resis. Bagi saya, ini kerana keterdesakan yang berlaku. Sampai Lim Kit Siang mengatakan kepimpinan dalam DAP tu lebih layak lagi jadi Perdana Menteri, selain daripada Anwar Ibrahim sekarang ni. So dia bukan resis, dia cakap benda betul, kan? Jadi apa yang perlu kita tengok, kalau kita tengok daripada sudut negatifnya, kan, saya rasa ramailah orang marah, kan? Oh, ini Perdana Menteri hanya untuk orang Melayu je, kenapa AAP nak langgar apa semua. Tapi dalam sudut, kalau kita tengok dalam sudut pandang yang lain, kan, kenapa Lim Kit Siang sebut benda ni? Lim Kit Siang sebut benda ni di saat mereka jadi kerajaan, bukannya pembangkang. Dan kerajaan hari ini Perdana Menterinya adalah Anwar Ibrahim. Dan sebab apa dia buat benda tu? Sebab apa dia buat posting tersebut? Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim ni tidak kompeten untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab tu Lim Kit Siang cakap macam tu. Sebab itu Lim Kit Siang kata gantilah, kan? Kalau tuan-tuan baca betul-betul dia punya post tu, kita boleh katakan Lim Kit Siang katakan ganti je lah orang lain Perdana Menteri. Anwar ni mengarut je. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Dan bila nak gantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kenapa Lim Kit Siang dia tak sebut mungkin ada orang Melayu yang lain? Sebab yang dalam Pakatan Harapan semua tak boleh pakai. Rafizi gagal, Menteri Hul and Gencu gagal, Nik Nazmi gagal, Adam Adli gagal. So Saifuddin Nasution gagal. So mereka tidak ada leadership yang boleh jadi Perdana Menteri. Yang menyebabkan Lim Kit Siang kata, okey, fine, tak apalah, kan? Perdana Menteri hak dua adalah ni, yang turunlah, bagilah kat DAP untuk jadi Perdana Menteri. Makanya di sini tuan-tuan, DAP sendiri tidak yakin Anwar ni sebagai seorang Perdana Menteri. Dia bukan resis, tetapi dia menunjukkan bahawa DAP tak yakin Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan apa yang Lim Kit Siang post tu, tuan-tuan kena viralkan. Tuan-tuan kena viralkan dengan letak di situ, dekat dalam ruangan komen, bahawa di saat Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Han Sri Lim Kit Siang sendiri tidak yakin Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya tengok kat situ ramai orang nak bubuh itu, kan? Dia ni macam-macam lah, kan? Resis. No, dia bukan resis, tapi dia tak percaya kepada Anwar. Jadi inilah berlakunya pergolakan. Kalau tuan-tuan tengok, DAP mula bersuara yang mengatakan mereka lebih layak untuk jadi Perdana Menteri. Dia baru buat post tu. Tuan-tuan boleh pergi tengok dekat dia punya muka buku dia. Tuan-tuan pergi share dan letak hashtag di situ. Ini menunjukkan DAP tidak lagi yakin kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Okey tuan-tuan, bukan fitnah saya cakap benda yang betul. Saya boleh baca apa yang dia tulis. Saya boleh baca, saya buka muka buku, saya baca. Sahabat-sahabat, tuan-tuan share dulu. Saya baca Lim Kit Siang tulis apa. In a positive way, di saat mereka menjadi kerajaan, Lim Kit Siang tulis benda ni. Di saat mereka ada Perdana Menteri. Bukan mereka tak ada Perdana Menteri. Bukan Tun jadi Perdana Menteri mereka. Perdana Menteri mereka Anwar Ibrahim. Rakan baik. So, dia tulis dekat sini, dia kata Perlembagaan Malaysia menjanjikan impian Malaysia dan bukannya impian etnik tunggal. Memandangkan perlembagaan ini tidak menghalang seseorang bukan Melayu daripada menjadi seorang Perdana Menteri. Apa maksud dia?
Perdana Menteri sekarang Anwar Ibrahim. Apa maksudnya? Maksudnya DAP kata Anwar hang belah, ganti dengan orang daripada DAP jadi Perdana Menteri. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab Anwar tidak ada tidak layak, tidak kompeten untuk menjadi Perdana Menteri. Ekonomi semakin teruk. Sebab tu Lim Kit Siang cakap macam tu. Kalau Lim Kit Siang di sebelah pembangkang dan dia awak keluar kenyataan macam ni, yes, kita boleh kata dia resis. Tetapi dia dalam kerajaan, Perdana Menteri yang mereka pilih, dia awak keluar kenyataan macam ni yang bagi tahu bahawa Anwar hang turun ganti dengan orang DAP. Jadi tuan-tuan kena viralkan benda ini supaya orang tahu bahawa DAP sendiri tidak menerima Anwar sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan pergi dekat muka buku dia, jangan lupa untuk share dalam grup WhatsApp pun semua, ada masa lagi untuk share. Jadi tuan-tuan, sebenarnya hari ini saya nak buat live adalah untuk saya nak menceritakan 2-3 hari ini saya jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada orang tanya bulan 12 tak jatuh kerajaan dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kat sini, bila kita duduk dalam bersatu ni adalah bukan kerana semata-mata untuk jatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya, itu adalah satu benda lah daripada sudut politiknya, kita nak jatuh Anwar lah. Tetapi dalam masa yang sama juga adalah untuk kita menerapkan apa yang kita nak perjuangkan sebenarnya. Adakah kita ni nak perjuang semata-mata kerana nak bagi Anwar ni melingkup? Itu salah satu perjuangan kita lah, terutamanya saya punya rakan baik saya, Abang Saleh. Jadi itu adalah salah satu, kita tidak boleh katakan bahawa itu bukan perjuangan. Itu adalah salah satu untuk memastikan Anwar dapat digulingkan. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita juga kena ada satu benda yang untuk dijadikan sebagai perjuangan. Kenapa kita perlu menjatuhkan Anwar? Kenapa Anwar ini perlu dijatuhkan? Kenapa Pakatan Harapan kita perlu tolak mereka ke tepi dan sebagainya? Jadi bila kita berhadapan dengan ayat tak boleh sebut, kena ban nanti Abang Salim. Bila kita berhadapan dengan masyarakat khususnya, sekarang ini orang sangat marah kepada Parti Bersatu disebabkan oleh adanya ejen broker, adanya pelacur-pelacur yang boleh dilacurkan sebegitu sahaja. So masyarakat marah kepada mereka. Dan apa yang kita kata mereka ni pengkhianat kepada parti dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya mereka khianat kepada perjuangan. Bila kita jumpa dengan orang muda tanya kepada kita, kenapa aku perlu bersama dengan Bersatu ni, aku nak perjuangkan apa? Kalau dia duduk dengan PAS, mereka dah tahu dah, mengatakan bahawa kita nak memperjuangkan Islam, dan kita nak memartabatkan Islam, mengangkat Islam ke kedudukan yang lebih tinggi dan sebagainya. Tetapi Bersatu itu sendiri, kita nak perjuangkan apa? Ramai di antara kita yang mereka masuk dalam parti, mereka tak baca perlembagaan parti. Ada orang tak baca. Saya dulu masa first time nak masuk Bersatu tu, saya minta buku perlembagaan. Saya kata bagi saya ruang 1 minggu, bagi saya baca dulu buku perlembagaan parti. Selepas minggu baru saya akan daftar sebagai ahli. Jadi saya ada setengah orang dia takkan baca pun. Jadi dia nak tengok. Jadi Bersatu ni perlu memposisikan diri dia. Dia kena bagi tahu kepada rakyat. Sebab apa kena kita menolak Anwar ni? Kenapa manusia bernama Anwar ini kita perlu tolak dia ke tepi? Kita mesti jatuhkan kerajaan dia sekarang ni. Jadi benda-benda ini kita kena terapkan supaya dia memahami, khususnya orang muda, dia melihat kepada kegagalan Anwar itu. Jadi bila kita menjadi pembangkang adalah dengan kita cipta satu nilai perjuangan. Jadi kalau sekarang ni kita tidak memperjuangkan sesuatu, maka orang akan nampak Parti Bersatu ni adalah tempat untuk orang mendapat platform untuk bertanding ataupun menjawat jawatan yang tertentu kat dalam parti itu sendiri. So sekarang ni kalau kita tengok Bersatu ni ada market yang luas. Kalau kita tengok macam PKR sendiri, PKR dia kunun-kununnya lah memperjuangkan golongan rentan. Anwar Ibrahim yang ceramah kan, saudara, parti ini parti kita, parti ini parti derita, dibina atas kesusahan rakyat, golongan maha kaya
Toke-toke besar tidak bersama dengan kita. Yang bersama dengan kita adalah sedara dengan sedikit, apa benda tadi dia sebut? Dengan sedikit semangat perjuangan, sedara perlu bangkit, merobohkan tembok-tembok halangan. Reformasi. Itu adalah ayat Anwar Ibrahim lah. Dan di dalam speech dia yang lain juga, dia menyebut apa? Media telah menghina saya, keluarga saya, rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah, para petani, nelayan, driver bas, driver teksi. Bersama-sama dengan saya, kita tuntut keadilan untuk mereka. Jadi PKR ni memposisikan diri dia adalah untuk menarik golongan rentan. Mereka yang middle class, low class people, mereka yang duduk dalam keadaan yang susah, yang memandu teksi, yang driver bas ini, yang duduk dekat rumah kos rendah dan sebagainya. Tetapi malangnya apabila mereka menjadi kerajaan, mereka tidak menghiraukan. Mereka tidak melihat langsung tentang kesusahan rakyat. Mereka tidak melihat langsung tentang kesengsaraan rakyat. Mereka tidak melihat langsung tentang agenda reformasi yang mereka laung-laungkan selama ini. Mereka tidak melihat langsung tentang masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, walaupun Anwar berucap berkali-kali di Universiti Malaya sebelum ini. Jadi kelompok-kelompok ini mereka rasa terumbang-ambing. Mereka tidak tahu ke mana mereka nak pergi. Sebab tidak ada sesiapa yang ingin memperjuangkan diri mereka yang telah ditipu oleh insan bernama Anwar Ibrahim. Jadi apa yang perlu kita buat adalah untuk memposisikan diri kita ke arah itu, untuk menuntut segala perkara yang dijanjikan oleh Anwar kepada mereka, yang menyebabkan mereka memberi undi kepada Anwar Ibrahim. Dan ini adalah daripada sudut parti PKR yang menyebut tentang golongan rentan sebelum ini. Begitu jugalah dengan parti BN. Saya adalah salah seorang daripada aliran Barisan Nasional ni lah, daripada parti UMNO dan sebagainya. Dalam parti UMNO ini, kita dulu didoktrinkan sebagai mana? Orang-orang muda. Kita didoktrinkan UMNO ini adalah parti keramat kita. UMNO ini adalah parti yang dibina oleh nenek moyang kita. Angka 31 Ogos 1957 itu adalah bukan satu satu benda yang menggembira, bukan nak mendapatkan kemerdekaan itu bukanlah satu benda yang mudah. Diceritakan tentang Tunku, diplaynya video. Tunku cakap, saya tak ada duit, saya nak pergi ke London untuk merdekakan kita. Jadi orang semua bagi duit. Jadi kita dimomokkan bahawa ini adalah parti kita. Ini adalah parti yang melawan dengan British, yang membawa kepada kemerdekaan orang Melayu, perjuangan nenek moyang kita. Dan mesti kita jaga parti ini, kerana ini adalah parti satu-satunya parti orang Melayu. Tapi UMNO sekarang ini tidak lagi menjadi nasionalis Melayu. UMNO sanggup duduk dengan DAP untuk mempertahankan kuasa dan kedudukan. UMNO sanggup buat apa saja untuk membersihkan kepimpinan dia yang ada masalah rasuah dan sebagainya. So, golongan orang Melayu, mereka ini tidak ada tempat. Kalau tuan-tuan tengok, dibangkitkan dalam Kongres PKR berkaitan dengan kuota pendidikan, UMNO ada bersuara. UMNO tidak bersuara. Sedangkan kuota pendidikan ni, tuan-tuan, saya buka buku perlembagaan. Tuan-tuan tengok buku perlembagaan saya, relay ni. Di bawah perkara 153. Saya baca kepada saudara, untuk saudara mengamati tentang benda ni. Keistimewaan 153. Mana dia? Okey, perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Disebut dekat sini,
Alamak, terkoyak dah tau ni. Terkoyak. Muka surat ni terkoyak. Ustaz, kena buka asal lagi. Aduh. Leceh. Terkoyak lah. It's not the Bible. Jangan kau ajak. Jangan kau ajak. Itu yang saya bagi. Perlembagaan Persekutuan jangan kau ajak. Kerana ini adalah kita punya birth certificate. Sebagai semua rakyat Malaysia. Jangan kau ajak. Jangan jadi haram jadah. Kalau tak mau respect saya, tak apa, tapi respect lah Perlembagaan Persekutuan ni yang menjamin kepada kedudukan kita semua rakyat Malaysia ada dalam ni. Jangan menjadi kurang hajat, jangan menjadi anak haram. Kalau rasa Malaysia ni adalah negara kamu, maka perlembagaan ini adalah satu benda yang kamu kena respect, bukan kamu boleh bakul sampahkan sebegitu saja. Itu pesanan saya yang pertama. Kali kedua, saya terus kick daripada room saya kerana sifat kurang ajar kamu. Okey disebut di dalam perkara 153 ini, di bawah perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan, mengikut apa-apa cara yang perlu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak, dan untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak, atau antara negeri Sabah dan Sarawak, apa-apa perkadaran is kuota, perkadaran yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan dalam perkhidmatan awam, selain perkhidmatan awam suatu negeri, dan daripada biasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan. Ini adalah hak keistimewaan orang Melayu yang dicabar di dalam Dewan Rakyat secara terang-terangan dan juga di dalam Kongres PKR. Tetapi tidak ada siapa yang bangkit. Sebab apa? Sebab tidak ada knowledge. Orang Melayu telah pun melupakan. Macam tadilah bangsat tadi. Dia tak baca perlembagaan. Dia tidak tahu bahawa kuota pendidikan ini adalah salah satu daripada perlindungan. Dan beasiswa JPA juga adalah daripada satu perlindungan. Tetapi mereka tidak tahu. Bila tidak tahu, maka semualah tidak memperjuangkan. Benda ni berlaku bila? Minggu lepas. Semua tutup mulut. Sebab apa? Tak tahu. Ini masalah kita ni. Jadi tuan-tuan, dekat sini kita nak bagi tahu, dan UMNO juga diam. UMNO juga diam, tidak bersuara. Kenapa? UMNO satu parti yang nasionalis Melayu ini, yang dikatakan satu parti daripada dulu nasionalis Melayu, Parti Keramat Orang Melayu, diam, tak berani sebut apa. Sebab apa? Sebab mereka tidak lagi menjadi rumah untuk dihimpunnya orang Melayu untuk duduk dalam rumah tersebut. So orang Melayu ada apa sekarang ni? Orang Melayu tidak ada rumah lain kecuali untuk dia duduk dalam Parti Bersatu. Maka Bersatu ni juga kena memposisikan untuk melindungi kedudukan orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak itu sendiri. So kedua-dua parti ini, UMNO dan juga PKR ini, sudah rosak. Mereka tidak lagi membawa perjuangan mereka. Maka apa yang perlu dibuat adalah parti yang bersatu ini perlu membawa perjuangan. Supaya mereka-mereka yang nak bersama ini, mereka tahu tentang perjuangan parti itu, dan mereka akan bersama-sama, khususnya daripada golongan-golongan yang muda. So orang muda ni dia akan tanya, kenapa kena tolak Anwar Ibrahim? Hari ni dah keluar dah. Bila kita duk bising pasal GDP, baru keluar third quarter GDP. Third quarter GDP, tuan-tuan boleh tengok sini. Daripada sudut prestasi ekonomi kita, hari ni puak-puak Pakatan Harapan dia duk bagi tahu lah. Dia kata GDP kita meningkat daripada 2.9 kepada 3.3. Dia ambil based on angka tu lah. Jadi dia yang menjatuhkan dan dia menaikkan sedikit. Dia kata ada peningkatan. Saya nak bagi tahu kepada saudara, third quarter 2022, kita punya GDP kita adalah 14.1. Dan juga third quarter sekarang ni, third quarter 2022 adalah 14.1. Kita start daripada atas dan kemudiannya jatuh semasa zaman pemerintahan PMX. Bukan itu saja, kalau tuan-tuan tengok daripada pecahan-pecahan yang telah keluar hari ini dalam laporan Rosem. Saya cakap benda ni 4 bulan lepas. Orang tak percaya cakap saya.
Kita punya ekspor kita jatuh. Sebelum ini negatif 9.4 tetapi jatuh lebih rendah kepada negatif 12.0%. Kalau kita tengok ekspor minyak sawit kita turun. Kita rugi ekspor minyak sawit kita berdasarkan laporan MPOB 65 bilion rugi daripada tahun yang sebelumnya. Maka kerajaan hari ini bukan buat kerja, pergi jalan sana, pergi jalan sini. Kenapa tak bawa jual minyak sawit kita? Dan kalau kita tengok pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, harga sawit mencecah 1 tan sehingga RM1,800. Tetapi sekarang ini peneroka. Mereka hari ini merasa susah. Kenapa? Sawit hari ini adalah RM670 lebih saja. RM750 paling tinggi. Separuh daripada itu. Sebab apa? Kegagalan Anwar Ibrahim mentadbir negara. Dan kalau tuan-tuan tengok daripada sudut sektor pembuatan, menurun kepada negatif 0.1 daripada 13.1% pada tahun 2022. Turun kepada negatif. Sektor pembuatan 60% menyumbang kepada nilai ekspor negara kita. Ini adalah kegagalan Anwar Ibrahim. Dan kita boleh tengok laporan prestasi ekonomi kita, semua grafnya menurun. Tidak ada benda yang baik. Malah kalau kita tengok dalam Malaysia Investment Development MIDA. Saya kalau bertemu dengan huruf A ni, dia susah sikit, tak tahu siapa. Sebab mungkin saya tengok rakan saya masuk rakan saya sudah masuk, Mak Jagung. Mak Jagung dah masuk tapi saya takkan bagi dia naik. Kesian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia kena tibai kau dengan saya. So tuan-tuan, berdasarkan laporan MIDA, kita boleh tengok tuan-tuan diumumkan pelaburan 400 bilion, 500 bilion, 600 bilion, tetapi pelaburan berdaftar dengan MIDA hanyalah dalam sekitar 60 bilion sahaja. Tuan-tuan boleh tengok, saya cek lagi sekali, takut salah sebut lagi. Ada papi report kan. MIDA statistik. MIDA statistik, investment statistik dalam skop tajuk Approve Private Investment in the Various Economic Sector Januari-Jun 2023 / Januari-Jun 2022 / Januari-Disember 2022. Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, pelaburan sehingga bulan Jun, pelaburan luar dicatatkan hanyalah 63.3 bilion berbanding pada tahun 2022 sebanyak 90.6 bilion. Kita kerugian 30 bilion. Pelaburan asing semasa Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi inilah sebab-sebabnya. Kalau kita tengok, bukan itu sahaja tuan-tuan, hari ni nak cari beras tempatan pun tak ada. Gula pun dah ada grade sekarang ni, tapi gula kita rasa manis aja. Gula pun ada grade, ada gula premium lah, ada gula itulah, ada gula ini. Jadi inilah sebab kenapa kita perlu menolak kepada insan bernama Anwar Ibrahim ni. Disebabkan oleh kegagalan dia menguruskan ekonomi, dan juga dalam masa yang sama juga dia hanya membuang masa 1 tahun tidak menunaikan apa yang dia janjikan kepada masyarakat. Jadi untuk apa kita pergi nak jadi members kepada parti PKR, ataupun kita nak jadi members kepada parti UMNO yang menyokong mereka? Jadi lebih baiklah kita mencari satu parti yang baru, khususnya Bersatu. Dan saya rasa kalau kita baca tujuan dan matlamat kenapa parti Bersatu ini ditubuhkan, dan kita dapat tahu bahawa semasa Bersatu ataupun PN menjadi kerajaan, inilah yang kita bawa, dan kita tidak pernah mengkhianati rakyat. Kita bercakap lain, kita buat lain. Kita tak pernah. Kalau kita tengok, yang pertamanya Bersatu ini ditubuhkan adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ini yang kita buat. Menegakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan menghormati hak orang bukan Islam untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan, sama dengan perlembagaan. Menjunjung kemuliaan dan kedaulatan institusi raja berperlembagaan, mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu. Kita bagi peruntukan pada waktu itu untuk Melayu dan juga native sebanyak 12 bilion, tetapi Anwar
Jadi Perdana Menteri peruntukan tersebut tidak ada memperkasakan bahasa Melayu, menegakkan sistem demokrasi, memperkasakan agenda memerangi rasuah dan memelihara hak asasi rakyat sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan, membentuk masyarakat Malaysia yang inklusif, progresif, dinamik dan saintifik, memperjuangkan keadilan sosial, mendongkong prinsip bahawa rakyat berhak untuk berjaya dengan memperolehi pendidikan yang berkualiti, memupuk perpaduan. Kita yang bermula dengan perpaduan, mereka ambil perkataan perpaduan ni daripada Perlembagaan Bersatu. Dan mereka claim mereka lah yang membawa madani perpaduan. Sedangkan sebelum-sebelum itu mereka tidak pernah menyebut tentang benda itu. Mengamalkan prinsip rukun negara, kan? Memang kita dah sebut dalam perlembagaan kita mengamalkan prinsip rukun negara. Jadi mereka tak pernah sebut. Tiba-tiba dalam Parlimen Hulu Langat klaim kita kena terapkan nilai rukun negara. Jadi yang ke-14-nya adalah menyertai pilihan raya. So, inilah faktor-faktornya yang menyebabkan perlunya kita untuk bersama-sama dengan Perjuangan Bersatu ini sendiri untuk memastikan supaya apabila parti PKR yang menipu, parti UMNO yang menipu, yang tidak selaras dengan matlamat perjuangan mereka, jadi ada tempat untuk kita untuk kita berjuang, untuk kita membawa suara rakyat dan untuk kita memperjuangkan perjuangan rakyat itu. Dan saya rasa Bersatu nak memposisikan diri dia sebagai nasionalis yang membawa kepada satu parti di mana ahli-ahlinya ada sifat kenegaraan, sifat yang untuk menjaga Ibu Pertiwi yang tercinta ini. Tuan-tuan, kalau kita tak jaga Ibu Pertiwi ini, siapa yang nak jaga untuk kita? Sebab apa dinamakan sebagai motherland ni, Ibu Pertiwi ni? Ini adalah tanah kita, tuan-tuan. Tanah di mana lahirnya kita. Tanah di mana asal usulnya kita punya bangsa kita. Jadi kalau kita tak menjaga, tuan-tuan, akhirnya, tuan-tuan, semua ni kita akan hilang. Kita nak piduk kat mana? Adakah kita semua ni, Melayu dan juga orang Sabah, orang Sarawak ni, adakah kita nak jadi macam Rohingya? Akhirnya kita duduk di lautan, naik bot pergi ke negara itu, pergi ke negara ini dan sebagainya. Jadi inilah yang kita perlu pastikan supaya tanah ini sentiasa dilindungi dan dijaga. Jangan di akhirnya kerana kita duk rasa nak benda yang pelik-pelik, konsert yang macam sekarang ni, you dapat konsert tapi ekonomi teruk. Jadi adakah kerana kita nak dalam nak berkonsert saja dan di akhirnya kita menggadaikan tanah air kita dan sebagainya. Dan benda ni boleh berlaku tak? Benda ini boleh berlaku. Benda ini boleh berlaku, tak mustahil. Singapura, saudara boleh tengok sendiri apa yang berlaku di Singapura. Dan adakah kita nak Malaysia juga akan jadi seperti Singapura? Tapi saya tak boleh pergilah ke orang kata apa, ke topik yang lebih berat-beratnya. Sekejap saya punya live kena block. PPBM apa ni, beras tempatan hilang. Ya, betul. Saya ni duduk dalam Parlimen, isteri kepada Perdana Menteri. Saya bagi tahu ni, akutlah ada orang PKR dengar ni, senang nak bagi tahu dia apa. Sini ramai orang PKR. Brothers-brothersku, semalam saya bercall seorang rakan baik saya daripada PKR. Saya kata, duk mana? Lama tak jumpa. Dia kata, alhamdulillah sihat. Ni kita akutlah ada mereka dengar kan. My brothers and sisters, saya nak bagi tahu kat sini, dalam Parlimen Bandar Tun Razak ni beras tempatan tak ada. Kesian kat orang susah. Di flat Seri Johor, depan flat Seri Johor ada 199 Speedmart. Beras tempatan tak ada, minyak paket tak ada, telur tak ada. Di situ area flat, orang rumah-rumah kos orang-orang susah duduk di situ, PPR. Tetapi tidak ada beras tempatan, mereka terpaksa beli beras dengan harga RM50. Dan di situ ramainya orang tua-tua yang tidak berkemampuan. Jadi tolonglah pastikan ada di situ beras tempatan. Dan di situ juga ada satu mart yang besar, nama dia Fresh Market, pun sama juga. Tidak ada beras tempatan. Minyak paket tak ada. Telur pun susah nak dapat. Ada hari-hari tertentu ya. Saya dengar cerita Isnin dengan Khamis saja. Itu pun telur grade D dengan E. Jadi begitu jugalah di kawasan Fred Seri Melaka.
depan tu ada satu speed mart. Dekat sebelah nearby Petronas tu ada speed mart. Yang sebelah sini dia panggil apa? Pasaraya apa? Mega atas situ. Pun sama juga. Beras tempatan tidak ada. Dan yang paling menyedihkan, di bawah pejabat ahli parlimen di bawah pejabat ahli parlimen Bandar Tun Razak ada satu kedai runcit pun tidak ada beras tempatan. Bawah pejabat, bukan jauh. Saya nak minta tolonglah, Kak Wan, saya merayu kepada Kak Wan, tolonglah balik mai tengok kawasan parlimen. Tolonglah, orang dah undi bagi Kak Wan menang, tapi Kak Wan tak balik, Kak Wan. Bawah pejabat bukan jauh. Orang-orang susah, mereka nak pergilah pejabat ahli parlimen Bandar Tun Razak. Kok-kok lah mereka boleh dapat barang murah, tapi bawah pejabat dia sendiri pun beras tempatan tak ada. Di belakang pejabat Wan Azizah ada speed mart pun tak ada beras tempatan. Di sebelah pejabat Wan Azizah ada KK Mart pun tak ada beras tempatan. Dan selang 100 meter daripada pejabat Wan Azizah ada speed mart sebelah dekat JPJ Permaisuri pun tak ada beras tempatan. Dan di belakang sana dekat dengan LRT dan Halak Selatan ada TF Market pun tak ada beras tempatan. Dan di sebelah Hajres Bistro ada Hero Market pun tak ada beras tempatan. Ini dalam parlimen Bandar Tun Razak nak pergi cari beras tak mana. Tolonglah ahli parlimen Bandar Tun Razak balik tengok rakyat di sini. Selain daripada masalah beras ni, masalah banjir. Jalan nak pergi ke Stadium Ceras tu, ahli parlimen Bandar Tun Razak merangkap isteri kepada Perdana Menteri. Kawasan situ banjir. Bila hujan banjir, orang nak pergi ambil anak sekolah susah, nak balik kerja payah. Begitu jugalah di hadapan Balai Polis Halak Selatan, yang juga bila hujan dia jadi banjir. Jadi buat apa di kawasan Bandar Tun Razak ni ada dia punya MP yang menjadi isteri kepada Perdana Menteri, tetapi rakyat di kawasan parlimen dia sengsara dan derita. Dulu bila dia datang di sini, dia ceramah, dia bagi tahu saudara, rakyat yang susah, yang derita, kita tuntut keadilan untuk mereka. Tetapi bila dah jadi ahli parlimen di sini, dia tidak datang selesai masalah, dia hanya pergi lepak kedai member dia, sup meletup. Itu sahaja. Jadi bagaimana dengan rakyat dan masyarakat di sini? Makin susahlah, nak dapat ayam pun susah. Jadi kita merayulah kepada ahli parlimen Bandar Tun Razak, tolonglah balik mai, sebab saya pernah pergi dengan member saya, pergi di pejabat, kami pergi dalam masa seminggu, kami pergi tengok daripada hari Isnin sampai Jumaat, memang tak pernah pun ada orang di situ. Tolonglah ahli parlimen Bandar Tun Razak balik mai. Mai tengok ahli parlimen ni. Okey tuan-tuan beras mahal telur tak ada, minyak paket tak ada, Madanon Mobrok. Beras tempatan banyak, tapi masalah pakai baju import. Dia macam ni lah, tim Malaysia kan, tim bola Malaysia. Tapi bila kita tengok muka, ada yang macam Afrika pun ada. Jadi beras pun macam tu juga. Syafiq tipu kaki spin. Kalau saya tipu, saya tak berani sebut nama supermarket tu. Saya pergi supermarket tu saman saya. Moga kerajaan ni royok segera. So di Bandar Tun Razak ni, siapakah yang nak memperjuangkan nasib-nasib orang susah di sini? Jadi orang parti bersatu lah kena bangkit bersuara.
Kan? Kena tunjukkan bahawa anda bersama dengan rakyat. Bila anda bersama dengan rakyat, rakyat akan bersama dengan perjuangan anda. Sebab rakyat menilai sekarang ni bila kita jadi pembangkang, adakah kita membawa suara rakyat? Orang tanya saya, hantar dekat saya video daripada sahabat saya, Sir Azri. Sir Azri sahabat saya. Depa hantar kat saya nak bagi bergaduh. Depa hantar dekat saya video daripada Salim Iskandar. Dia brother saya. Kan? Saya dengar apa yang mereka kata. Ada betulnya. Dan sebab apa mereka marah? Mereka marah sebab kita tidak berjuang. Memanglah mereka marah. Sebab siapa lagi yang nak angkat suara rakyat ni kalau bukan main daripada kita? Jadi kita lah kena membawa suara rakyat. Kalau kita tak bawa suara rakyat, adakah rakyat akan bersama dengan kita? Dia tak akan bersama dengan kita lah. Jadi kita kena memposisikan diri kita untuk membawa denyut nadi rakyat. Ayat tu lah. Ayat ni saya dengar masa di UM dulu. Siapa sebut lah. Kan? Kita mestilah bersama dengan denyut nadi rakyat. Kan? Jadi macam mana kita nak bersama dengan denyut nadi rakyat kalau kita sendiri pun tidak mengambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tapi bila rakyat hentam kita, bila dalam seminggu ni kita kena balun separuh nyawa, kita kata dia ni musuh kita. Siapa pula dia cakap benda tu salah ke? Malaysia, dan dalam masa yang sama kita duk bagi tahu kata kerajaan hari ini tidak menghormati kebebasan bersuara. Dan bila orang kritik kita, kita kata dia tak boleh kritik kita, dia hina parti kita dan sebagainya. Kenapa pula? Sebab dia ada freedom of speech, dia ada hak untuk dia bersuara. Jadi apa benda yang dia bersuara tu kita kena ambil lah sebagai input untuk kita memperbaiki apa kesilapan-kesilapan yang kita buat. Dan kita kena memahami yang mengatakan memang betul kita ada kesilapan kita yang kita tidak bersama dengan denyut nadi rakyat. Kita cuma duk sibuk duk susun chessboard macam mana nak jatuhkan Anwar, tetapi kita tak fikir on PRU 16 nanti ada juga orang akan undi Anwar kalau kita tak bawa perjuangan. Korang perasan tak kenapa tupai kacau convention PKR Kifarah tupai Anwar tengah berucap, dia lompat sebab apa? Sebab tupai tu pun kata jangan dengar, dia ni tipu ya. Jangan duk dengar, dia ni tipu ya. Tupai pun lebih cerdik daripada kita. Sebenarnya nak menunjuk kepada kita bahawa tupai pun berjuang, tapi manusia tak mau berjuang. Tuan-tuan, tupai sekok masuk dalam Kongres PKR. Berapa beraninya tupai tu? Tupai tu dia sekok ya. Dia berjuang. Dia masuk dekat situ, dia ganggu supaya orang tak dengar ucapan Anwar Ibrahim. Nak menunjukkan bahawa dia sekok dia pun dia berani. Kalau dia pijak dia mati. Tapi kerana tupai ni berani. Jadi tupai lebih berani daripada manusia-manusia yang ada dekat dalam parti-parti pembangkang sekarang ni. Jadi tupai ni pun tak kisah kalau mereka nak bubuh dia dalam sangkap. Tupai ni pun tak kisah kalau mereka pijak dia sampai mati kat dalam tu. Dan tupai ni pun tak kisah kalau mereka nak mencampak dia dekat mana-mana. Sebab bagi tupai ni perjuangan tetap perjuangan, dia masuk untuk memastikan supaya orang tak dengar apa yang Anwar cakap. Maka binatang lebih cerdik daripada manusia ada dia hari ni. Jadi itulah dia punya nak ditunjukkan Allah SWT nak tunjuk binatang lebih cerdik. Tapi manusia ada ni tak mahu nak berjuang. Muka pun macam tupai. Ya, muka saya macam tupai. Makanya tupai tu handsome jugalah tupai tu. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Salam Syafiq, saya tanya TG IHR apa benda ni tentang IHR dan ID digital. Saya ada tengok video tersebut yang berkaitan dengan Menteri Kesihatan tu, dan sepatutnya lah saya tak mahu nak komen lebih berkaitan dengan ID digital dan IHR ni, tapi saya nak komen satu benda lah. Satu parti yang menjadi kerajaan yang datangnya daripada jalanan, yang mengangkat PKR ni NGO ni bersama-sama dengan diorang tuan-tuan. Yang meramaikan mereka di dalam bersih ni adalah kerana gabungan-gabungan NGO yang menuntut tentang social right, yang menuntut tentang ekonomi, yang menuntut tentang human right dan sebagainya. Mereka ini yang bersama-sama dengan Anwar Ibrahim.
untuk memperjuangkan tentang isu-isu yang tertentu. Tetapi bila Anwar menjadi kerajaan, bila mereka-mereka ini jadi menteri, NGO dilayan seperti sampah. Saya tengok video tu. Kan? Seorang anak muda, wanita yang berani nak berhadapan daripada membawa suara rakyat. NGO ni membawa suara rakyat tanpa kepentingan. NGO tak tanding dalam medan politik, tuan-tuan. NGO tak fikir pun tentang nak jadi menteri. Saya pun tak tahu orang dalam NGO ni sebenarnya apa mereka nak ni kan. Tapi kita tahulah mereka nak bawa perjuangan tanpa mengira kepada apa-apa inisiatif yang mereka akan dapat. So mereka ni membawa suara rakyat yang ingin tahu tentang status ISR. Tetapi kenapa menteri yang dulunya mereka ni support di jalanan melayani mereka ni seperti sampah sarap? Sampai tak mau berhenti. Apa salahnya kalau terima memorandum yang nak dihantar? Ambil saja, sign. Suruh pegawai ambil. Okey, saya ambil maklum dan saya akan semak berkaitan dengan suara yang NGO bawa. Susah ke? Dulu kamu kena ingat, Anwar, yang mengangkat kamu ini adalah para-para NGO yang bersama-sama dengan anda, yang nak memperjuangkan tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi bila kamu menjadi pemerintah, kamu melayani golongan-golongan NGO ini adalah seperti sampah sarap yang tidak bermakna. Seumpama macam kamu menunggang mereka untuk dapatkan kedudukan, dan bila kamu dah dapat kedudukan, kamu layan mereka sebagai najis-najis yang bertebaran. Ini adalah satu benda yang kita boleh tengok. Seorang pemimpin seperti kacang lupakan kulit, yang tidak boleh kita angkat dia sebagai pemimpin. Sesiapa yang bersama dengan Anwar, semua Anwar buat taik pada mereka. Kalau tuan-tuan tengok yang bersama-sama menubuhkan PKR dengan dia, mana ada seorang pun yang bersama dengan dia sekarang ni? Ustaz Ismail Mina, Raja Petra ni semua yang bersama-sama dengan dia, dan hari ni memusuhi dia. Sebab apa? Mesti ada sebab. Kerana Anwar ni adalah orang yang menunggang orang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bila dia dah dapat sesuatu itu, dia akan buang orang-orang itu. Jadi ini adalah masalahnya, yang mana kita boleh tengok orang ni bukan adalah orang yang membawa perjuangan, tetapi menunggang perjuangan untuk kepentingan politik semata-mata. Okey, tuan-tuan, jumpa PMX kecut perut, ya ke? Saya tak kecut perut, kecut jubuk. Risau. Saya kalau jumpa, saya duduk tengok biar dia duduk di depan saya, jangan dia duduk di belakang saya. Nak peruntukan tak dilayan. Tuan-tuan boleh baca satu artikel daripada Bersih. Bersih ni kira pro kepada PH lah, yang menulis tentang peruntukan sama rata kepada MP-MP. Tuan-tuan tengok, mereka bakul sampahkan perjuangan mereka. Yang bercakap soal peruntukan sama rata ni Anwar Ibrahim. Berapa lama Anwar cakap? 25 tahun Anwar bercakap tentang keadilan kepada ahli parlimen. Dan sekarang ini orang-orang PKR dia boleh cakap apa? Dia kata, dapat peruntukan tak dilayan, sebab tu yang menyalak lebih. Come on lah. Di manakah perjuangan anda? Sebab tu saya kata PKR bukan parti yang memperjuangkan sesuatu. UMNO bukan parti yang memperjuangkan sesuatu, tetapi bersatu sudah tentu menjadi satu parti medan kepada semua-semua pejuang yang nak memperjuangkan sesuatu untuk kita bersama-sama. Baik tepuk atas daripada tepuk belakang. Hidup Anwar, hidup Pakatan Harapan, hidup rakyat. Hidup rakyat? Dekat mana hidup rakyat ni? Cuba bagi tahu apa yang hidup rakyat. Apa yang rakyat dapat sekarang ni? Apa yang rakyat dapat? Hidup rakyat dekat mana? Hidup rakyat dekat mana? Cuba bagi tahu. Apa atas kepentingan rakyat? Apa yang rakyat dapat? Pergi tanya balik orang yang susah, yang derita. Pergi tanya balik orang yang duduk di rumah kos rendah. Pergi tanya balik driver taksi, driver bas. Apa rintihan mereka sekarang ni? Pergi tanya balik rakan-rakan kita yang duk buat Grab ni. Pergi tanya mereka. Apa rintihan mereka? Saya nak bagi tahu, hari ni rakyat terpaksa buat 2-3 kerja. Baru ni saya jumpa dengan seorang orang muda. Dia kerja biasa 8 sampai pukul 5. Dia kata dia tengok saya buat live, dia follow saya. Dia kata betul lah yang abang sebut tentang Grab husband and wife tu. Dia kata saya memang buat Grab food dengan bini saya. Saya ambil order, bini saya hantar dekat rumah-rumah orang.
Jadi inilah masa yang saya ada dengan isteri saya. Sebab saya habis kerja, balik rumah pukul 6. Jadi kalau saya buat Grab, saya balik tengah malam. Waktu bila saya nak duduk dengan orang rumah saya? Jadi saya ajaklah bini saya ronda sekali dengan saya. Ronda lah, kena hujan sekali apa semua. Itulah masa. Dan saya tanya, kalau tak buat Grab ni, hidup macam mana? Dia kata makan tak cukup lah. Sewa rumah berapa? Bayar kereta berapa? Jadi nak makan tak cukup. Terpaksa lah buat Grab. Dan dalam masa yang sama, selain daripada Grab, dia juga buat apa benda yang duk hantar barang-barang tu, hantar box apa semua tu. Dia panggil apa? Aduh, saya dah sebut tadi, lupa. Apa nama dia panggil? Yang duk hantar box semua tu lah. Apa nama dia panggil? Aduh, lupa dah. Lalamove. Terpaksa buat Lalamove untuk nak sustain kehidupan. Jadi dekat mana yang katakan hidup rakyat? Khususnya anak muda hari ini yang tertekan. Saya kata kepada budak tu, saya kata insya-Allah, selagi saya masih bernafas, selagi nyawa di kandung badan, selagi itulah saya akan tetap bersuara. Mana-mana kerajaan pun yang membawa kesusahan dan kesengsaraan kepada rakyat, saya akan duduk di hadapan untuk mempertahankan mereka. Tak kisahlah sama ada parti recognize ke, parti tak recognize ke, sebab saya dah bersuara daripada tahun 2017. Saya tak pernah takut dengan siapa-siapa pun. Sebab apa? Sebab kita datang daripada kelompok yang sama. Saya bukan anak orang kaya. Mak bapak saya bukan orang kaya. Saya bukannya ada duit berjuta-juta. Saya datang dan saya memahami kelompok yang sama. Jadi saya tahu penderitaan yang saudara rasa, itulah yang saya rasa. Dan kita duduk dalam sama-sama, nasib yang sama yang kita memahami di antara satu sama yang lain. Dan saya rasa, dan saya bagi tahu, kita akan terus bersuara. Supaya apa? Supaya kerajaan melihat kepada kesengsaraan yang dihadapi oleh anak muda hari ini, yang terpaksa kerja 24 jam untuk mencari rezeki, untuk semata-mata demi sesuap nasi sahaja. Dan kita bukan Jcom yang dibayar gaji untuk buat live. Ada seorang tu nama Wan Mak Husin, dah dapat jawatan. Patutlah cakap pandai. Itu tak ni. Last kali bila kita cek dalam website, pegawai Jcom Zon Timur. Patutlah cakap pandai. Semua benda betul, dapat gaji. Macam kita tak. Saya pun sama melalui melalui nasib-nasib yang sama macam saudara. Saudara pun melalui nasib-nasib yang sama macam saya. Kita sama-sama merasai perkara itu dan kita sama-sama akan bersuara. Tinggalkan UMNO masuk bersatu. Sebab UMNO tu hanya tinggal logo je. Roh perjuangan tak ada dah. Mana ada orang UMNO yang berani keluar untuk mempertahankan tentang syariah? Mana ada orang UMNO yang berani tegur, kenapa mempertikaikan tentang kuota pendidikan? Mana ada orang UMNO yang berani tegur Lim Kit Siang keluar kenyataan macam tu semalam? Tak ada. Sebab UMNO sudah tidak ada roh perjuangan. UMNO tu ada, saya tak nafikan. UMNO tu ada, bangunan PWTC semua tu ada. Tetapi adakah ada roh kat dalam tu? Tak ada dah. Kalau dulu kita masuk dalam bangunan PWTC, bulu roma kita meremang, darah kita kita rasa macam lain macam kita rasanya kerana perjuangan nenek moyang kita. Tapi sekarang ni kalau kita masuk dalam bangunan PWTC, macam kita masuk dalam bilik mayat. Kita masuk dalam bilik mayat, kita rasa seram sejuk. Macam itulah kita masuk dalam bangunan PWTC sekarang ni. Kita rasa seram sejuk. Kita tidak lagi rasa bersemangat. Kita tidak lagi rasa adanya roh perjuangan. Bukan kata masuk dalam bangunan PWTC. Keramatnya bangunan UMNO ni tuan-tuan, kalau kita melintasi dekat Sunway Velocity tu, kita dah rasa dah kegerunan dalam Dewan UMNO tu. Tak masuk dalam Dewan lagi. Kita baru duduk atas walkway berjalan nak masuk ke Dewan tu, kita dah rasa gerunnya. Kita dah rasa duk fikir dah pemimpin nak berucap apa. Sebab kita rasa roh perjuangan itu. Tapi sekarang ni kita rasa tak benda tu? Tak rasa benda tu. Sebab apa? Sebab UMNO dah mati. Roh tak ada. Kita kena terima hakikat ini bahawa UMNO sudah pun meninggalkan dunia. Dan kita boleh membaca Yasin dan semua untuk UMNO, bolehlah. Tetapi untuk menghidupkan benda yang dah mati ni sukar.
Sebab bila dah mati, dah tak ada roh, nak masuk roh apa lagi? Dah mati, dah tak ada roh, nak hidupkan balik, tak boleh jadi hantu. Sebab tu sekarang ni bila UMNO tu dah mati, mereka cuba nak hidupkan balik. Lah ni yang jadi apa benda? Yang jadi hantu. Yang duk ada sekarang ni hantu lah. Hantu raya, Zahid Hamidi, presiden dia pun hantu. Jadi tak boleh. Bila benda yang dah mati kita tinggalkan dan kita cari roh perjuangan yang baru, yang ada hidupnya roh tersebut, yang nadi dia bergerak, yang ada perjuangan dia pump perjuangan tu. Kalau duk UMNO tak ada lah, semua jadi hantu raya sekarang ni. Duk tunggu nak dapat peruntukan, nantikan JLC UMNO parti apa? Opah saya tak undi dah. UMNO dah mati, yang ada tu hantu. Ya betul, semua hantu. Sampai dia bertanding adu dengan parlimen pun dia tak tahu sebab apa hantu lah. Dia telah lama meninggalkan dunia. Apabila dia kembali ke dunia, dia duk fikir, aku ni main tak mana ni, dun ke parlimen. Diletakkan seorang daripada angkatan tentera, tetapi roh tak ada. Beruncak pun saya orang pun tengok dia ni, siapa ni nak mati ke apa, beruncak. Tapi tak boleh kempen, habis dah waktu kempen. Tapi saya nak komen sikit lah. Saya dengar lah dia punya ucapan tu kan, melerai kan. Apa dia nak cakap pun kita tak tahu. Rakyat Malaysia memang buta hati. Tunggulah Bersatu dah Bersatu semakin kuat. Kita ada 12,000 cawangan. Ni jangan lupa ni, saya bagi tahu tadi, kalau siapa-siapa yang baru masuk live ni, yang nak tubuhkan cawangan atau apa-apa, tuan-tuan kena buat sebelum pada 15 hari bulan 12. Sebelum 15-12. Buatlah sebelum 9 hari bulan. Cepat sikit. Jadi Bersatu ada 12,000 cawangan. Hujung tahun ni kita harapkan ada puluhan ribu cawangan. Dan kita telah pun mencapai keahlian sebanyak 700,000 orang ahli selepas berlakunya proses pemutihan. Jadi dalam masa 1 tahun kita boleh mencecah pada angka 1 juta. Tuan-tuan bayangkan, UMNO daripada tahun 1946 UMNO ditubuhkan, diasaskan di Batu Pahat, Sumpah Keramat UMNO pada 10 Februari 1946, dan UMNO secara rasminya adalah pada 15 Mei, tak silap saya, 11 Mei ke 15 Mei tahun 1946 diasaskan. Dan daripada tahun 1946 sampai tahun 2023, UMNO cuma mempunyai keahlian sebanyak 3.5 juta orang. Itu pun dicampur sekali dengan orang hak mati pun jadi. Hak keluar daripada UMNO pun masih lagi ada dalam tu 3.5 juta. Bersatu baru ditubuhkan pada tahun 2016. Dan sekarang ni adalah tahun 2023. Sekarang ni ahli Bersatu ada 700,000. Kalau tuan-tuan bahagikan daripada parti UMNO daripada tahun 1946 dengan Bersatu daripada tahun 2016, tuan-tuan tengok berapa ramai kita boleh dapat kita punya keahlian kita. Kita dapat keahlian kita lagi cepat berbanding daripada orang yang nak masuk dalam UMNO yang tidak pernah bertambah-tambah. Kepada 5 ni, yang seorang ni yang duk tanya tak habis-habis lagi, dia duk kata bahawa MP lompat. Pemimpin datang dan pergi, parti itu kekal selamanya. Dalam PKR dulu ada lompat, dalam UMNO ada lompat, dalam DAP pun ada lompat. Semua parti ada. Tetapi adakah mereka ini menentukan sama ada parti itu hidup atau tidak? Saya nak bagi tahu, tidak ada satu bahagian yang tutup dan tidak ada satu cawangan pun yang tutup. Tidak ada. Kalau ada, sudah tentu diumumkan di Terengganu. 100 orang masuk UMNO, 100 orang masuk PH. Tak ada. Sebab apa? Sebab parti Bersatu menjadi semakin kuat. Semakin kuat, dan roh itu semakin kuat memanggil para pejuang untuk bersama dengan perjuangan Bersatu itu sendiri. Kalau nak bezakan dengan IKR, berapa kerat daripada jentera pun mereka tak ada. Daripada tumpang UMNO tentera mereka. PKR mana jentera, ranting pun tak ada, apa pun tak ada. Lepas tu mereka duk rasa macam mereka ramai.
Mana ada orang nak masuk? Hak duk masuk tu pun sebab dia suka benda yang sama dengan presiden dia. Tu dia masuk. Kerajaan lemah betul. Kami PKR okey je. Nak buat himpunan baju merah itu nak lawan selamatkan Malaysia pun pergi duduk dalam hotel ya, tak ada orang. Kalau ada orang pun dah turun dah. Aimba ingat kami tak tahu apa duduk hotel kat mana. Malam tu, aku ni malas nak cerita hanya Abang Olan. Kami dah booking dah hotel tu. Tapi bila kami booking, kami tengok hampa ada di situ. Apa nama hotel tu ah? Tan apa nama Sultan hotel yang duduk tu? Masa event selamatkan Malaysia tu. Hotel apa nama tak? Saya lupa. Kat depan Sogo tu. Sebab apa mereka tak turun? Mula-mula mereka nak gempak kita lah. Mereka nak abang tahu. Mereka nak turun. Mereka tak bagi. Bukan tamu hotel kat Sogo. Apa Trianera hotel ke apa? Tak, saya lupa lah. Mereka duduk di atas tu ambil video. Lepas tu mereka kata kerengga. Awak pun tak turun. Sebab tak ada orang nak bersama dengan hampa. Dan hakikat dia sekarang ni tidak ada orang pun nak bersama dengan PKR ni. Hanya orang gila ya. Yang dekat dalam convention PKR tu pun hak dapat duit. Bayar mai, suruh mai kan. Mereka mai lah. Tak ada orang pun. Kita jadi pembangkang tuan-tuan. Akaun Parti Pribumi Bersatu kena freeze. Tetapi persidangan agung tahunan kita yang buat hari tu, HAT hari tu, saya bagi tahu pada tuan-tuan, penuh dewan. Kan? Tak kira lah, ada orang kata Sri Kandi lebih ramai daripada Armada. Kan? Bahagian lebih ramai. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, penuh dewan. Kan? Nak berbanding dengan mereka. Mereka jadi kerajaan, ada peruntukan, ada tempat tinggal. Itu pun tak ramai. Kan? Yang datang daripada bahagian-bahagian, duit pun tak dapat. Ada yang rumah sewa yang tidak. Tak duduk di hotel pun. Makan pun makan biasa ya. Mi goreng, nasi lemak macam tu ya. Tetapi semangat yang ada di kalangan pemimpin dan juga ahli-ahli bersatu ni sangat kuat. Yang menyebabkan kalau kita tengok Dewan Gah kan, dengan warna merah yang melambangkan kepada kekuatan kan, Parti Bersatu tu sendiri. Lagi anduk fitnah nanti mulut hang jadi tu. Oh patut Anwar Ibrahim dia kuat menipu tu yang duduk yang tu kan. Hampa dia duk marah kat saya. Dia kata saya ada stuck sikit lah bila cakap. Saya kata Anwar lagi teruk bila buat press statement apa tengok je dah. Anwar lagi teruk pada saya tapi dia angkat jadi presiden dia bah. Jadi saya pun boleh jadi presiden apa juga kan. Tapi saya tak mau lah pergi duduk sebelah sana. Kan sebab saya lebih suka kepada orang kata apa, sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Lelaki diciptakan untuk wanita, wanita diciptakan untuk lelaki. Saya tak mau lah langgar kan benda tu kan. Lelaki suka lelaki kan. Sekali keluar skrip kan. Wahab sepatutnya bangga ada kasih satu alam percintaan yang lain. Perasaan tak saya malu. Emosi semua tu you have to face it. Apa tak geli tengok. Apa tak geli ya? Angkatan Muda Keadilan. Lepas tu bila seorang tu kata nak cium. Jangan Datuk, tak saya tidur malam nanti Datuk. Ai gila. Dia pun ambil kan. Cium telefon kawan tu pun. Jangan Datuk, tak boleh tidur malam Datuk, tak boleh tidur malam. Berat kata. Ada misai dia janggut. Jadi apa tak rasa macam geli-geleman apa tengok tu. Kalau saya tengok tu saya rasa macam ya Allah Tuhanku. Ada lagi puak-puak macam ni Perasaan tak saya malu. Dia punya mengayat tu lebih daripada mengayat perempuan tu. Dia ada video yang viral tu, ada brother tu dia kata apa? Saya ni bawa apa? Dia pergi ambil dia punya markah dia kat Sungai Petani, dia buat pialok start. Dia kata dia baru dating. Itu tak apa, kita tengok dia dengan awet dia. Lepas tu awet dia pun bagi tahu kami jalan pegang tangan semua sekali kan. Di video tu apa tengok video tu. Jadi hari tu kita tengok pun kita kata tak apa lah lelaki dengan perempuan walaupun lawak kita tengok tapi tak apa lelaki dengan perempuan. Ni lelaki dengan lelaki. Datuk jangan cium Datuk, nanti tak boleh tidur malam Datuk. Allah aku tak islah.
Angkatan Muda Keadilan tu. Angkatan Muda Keadilan, AMK. Hei, memalukan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata nak luar boleh, nak dalam boleh. Oh dah sampai keluar mata putih tau. Kan? Kalau kita keliru tengok kan, sampai orang lelaki keluar mata putih. Dah. Meremah belum rumah. Tapi mereka boleh kan, mereka masih duduk reformasi kan. Jadi saya pun tak tahulah kan, mereka boleh tahap tu. Orang perempuan tengok pun geli, ya Allah kan. Ni apa benda lah ni kan. Jadi sebab itulah kita tidak boleh menerima mereka ni, golongan ni, sebab kita rasa geli gilaman. Dan saya diberitahu oleh rakan-rakan yang berkempen di Kemaman, Sufi apa semua kan. Dia kata bila keluarnya video tu kan, bila depa kempen kan, biasalah bila berjumpa kan, satgi jumpa kan. Bila depa jumpa dengan yang pakai baju merah ni, yang Padani ni, depa kata depa risau kalau depa di berjalan di belakang. Kan bila di asal malam kan, apa semua kan, bila apa terserempak kan. Geng-geng ni, apa rakan-rakan kita bagi tahu dia risau kalau depa ni berjalan di belakang, dan dia akan berhenti di tepi nak bagi depa ni pergi jalan dulu supaya duduk di belakang. Sebab apa? Apa nama, jaminan keselamatan tu. Kalau depa duduk di belakang, satgi dia duk main duk gesiak kan. Minta apa gesiak rupanya roti john duk gesiak di belakang. Jadi kita jadi risau dengan parti macam depa ni. Kau borak je boleh, bukan borak, seantero Malaysia tahu benda ni. Dan dia mengakui bahawa benda itu adalah ori. Dia kata, cuba dia kata rakam Wizard ada suara lah, tetapi dia mengaku video tu original. Satu Malaysia tahu saya fitnah apa. Fitnah ni maknanya saya seorang je tahu. Ini seantero Malaysia tahu. Dan dia murung sekarang ni. Semua orang tahu tentang benda ni. Jadi dia bukan satu benda yang rahsia besar. So you need to face it lah. Kan dia dah bagi tahu kepada orang-orang PKR ni, you need to face it. And when the thing going viral, then you need to face it lah. Perasaan tak saya malu. Tak saya malu. Set-set PKR tak saya malu. Benda hakikat tak saya malu. Kena terima lah. Hakikat tak saya malu. Hakikat kena terima. Wah. You have to face it. Sini nak cium sayang. Saya memang panggil kau ni, apa nama, Wahab ni masih anak kecil, dia masih naif. Kita faham kan, ada yang duduk kat dalam ni, MK yang duduk kat dalam ni. Saya tak pernah marah kepada angkatan muda ni semua. Sebab apa? Sebab saya faham AMK ni semuanya masih budak-budak yang kecil. Semua mereka ini masih kecil, mereka ini masih naif. Jangan saudara-saudara marah kepada mereka. Mereka ni semua macam dekat luar lah kan, saya punya ni hotel saya kat luar 5 tahun. Takkan saya nak marah dia. Mereka ni budak-budak yang kecil. Jadi kita ampunkan mereka. Mereka ini masih naif. Kerajaan kemurungan. Saya bukan nak cerita kotor, tapi saya tak boleh lari pada fakta. Dan yang ni, apa nama yang ada tadi kat ni, semua ni MK yang ada, kita bagi tahu ni macam keluang men pada kan. Jangan kita marah pada mereka. Mereka ini masih kecil saudara. Mereka naif, mereka tak tahu tentang kebenaran. InsyaAllah mereka bila dah besar, maka mereka ni akan sedar tentang kebenaran. Jangan kita marah. Macam keluang men, lepas tu siapa lagi di bawah ni kan. Jangan kita marah pada mereka ni. Macam Pak Tam ni semua masih kecil. Mereka masih naif. Gurau bang. Teruk pik. Dah kena balai. Ni balai jantan lagi teruk pada pik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, belum ada sejarah. Tolong buktikan kepada saya binatang apa yang pernah meliwat. Bagi tahu saya. Kok lah ada lembu liwat lembu ke, babi liwat babi ke, anjing liwat anjing ke. Binatang mana yang pernah buat benda ni? Monyet ke apa ke, cuba bagi tahu. Kalau ada dalam dunia ni, ada binatang yang mereka kata ada binatang yang mengawan ataupun bersama dengan sejantina dengan dia, kira tu betul lah. Bagi tahu kat saya. Nak bagi tahu babi ke, lembu ke, kambing ke, anjing ke, boya ke, apa ke, tak pernah buat benda ni.
Jadi nak bagi tahu apa, makanya orang yang buat benda ni lebih hina daripada babi. Kan? Babi tu dah hina dah, tapi dia lebih hina daripada babi. Dan dia lebih hina daripada anjing. Sebab anjing pun tak buat benda tu. Kuda laut, mana ada kuda laut. Pakai songkok tapi otak kotak. Otak kotak dengan fakta tu adalah perkara yang berbeza. Okey tuan ramai PKR di pebelah. Tapi yang ada kat sini jangan lupa follow saya. Binatang video Jemin. Okey. Ramai orang duk tanya saya dekat dalam Facebook semua. Mereka duk tanya saya pasal video Azmin Ali. Dulu masa kita jadi kerajaan, Menteri Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu Datuk Seri Hamzah, Lokman Nur Adam dan rakan-rakan daripada PKR, mereka kata mereka ada bukti forensik daripada luar negara. Merata lah. Mereka buat report, mereka kata Datuk Seri Hamzah kacau penyiasatan. Tak bagi tuduh Azmin, tak buka ratas penyiasatan, NFA, macam-macam benda lah. Rakyat Malaysia yang ada di sini 700 ni, ada yang follow saya, ada yang belum. Sila tekan butang apa tu, mengikuti tu. Saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia hari ni, Menteri Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution dan Lokman Nur Adam sebagai dia memegang jawatan dalam kerajaan Madani pada hari ini. Saya dipahamkan sebegitu. Kenapa siasatan tidak dimulakan ke atas Datuk Seri Azmin? Dah 1 tahun dah. PDRM di bawah Saifuddin. Kenapa tak siasat? Kenapa tak dakwa? Dan kenapa Lokman Nur Adam sekarang dah jadi kerajaan? Mana bukti dia? Mana laporan forensik semua? Mana laporan forensik? Jadi rakyat tidak mempercayai lagi agenda perbodohan rakyat. Saya salah seorang yang buat report polis. Saya buat report polis tuan-tuan. Dan saya tak pernah tarik report ke atas Datuk Seri Azmin Ali berkenaan dengan video tersebut. Dan pihak PDRM memaklumkan kepada saya mengatakan bahawa video tersebut adalah video yang dipalsukan. Video tersebut adalah berlakunya deepfake. Jadi saya mempercayai atas siasatan PDRM sebelum ni. Tapi kalau mereka kata siasatan sebelum ni tipu, maka Saifuddin Nasution tolong siasat semula. Kita merayu kepada Saifuddin Nasution yang memegang jawatan sebagai Menteri KDN, siasat balik. Jangan kita jadi terpelangkup di dalam agenda perbodohan rakyat, nak memperbodohkan rakyat, nak menipu rakyat, nak manipulasi, nak fitnah. Ini adalah perbuatan-perbuatan puak-puak PKR yang sanggup buat apa saja untuk memfitnah dan menipu demi kepentingan mereka. Tetapi tuan-tuan kena buka mata luas, kena fikir. Menteri KDN sekarang ni mereka, polis bawah Menteri KDN. Kenapa tak siasat? Jadi kalau kita nak keluar daripada agenda perbodohan rakyat ni adalah dengan kita menggunakan akal pemikiran kita yang waras, menggunakan otak kita untuk berfikir. Kalau kita tidak menggunakan otak kita untuk berfikir, maka kita akan terperangkap di dalam agenda perbodohan rakyat, saudara-saudara. Pasangan Jemin mengaku. So, apa masalahnya? Siasatlah. Rakyat bukan nak dengar hang komen. Rakyat nak tengok siasat. Siasatan tu berlaku. Dibawa ke mahkamah. Mana ini soalan? Hampa tanya soalan kotak, saya jawab soalan kotak. Semoga kita dapat PM11 tak lama lagi, insya-Allah. Senjata umat Islam adalah doa. Kalau 700 orang doa, mak saya kata dulu kat saya, kalau 45 orang doa ni, dia akan jadi makbul. Ni kalau yang duk tengok live saya daripada tadi 1000, lepas tu turun sikit, lah ni dah jadi 700. Bayangkanlah kalau katalah 700 orang ni semua berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kami dah tak tahan dah dengan pemerintahan Anwar Ibrahim ni. Kami sengsara, kami teranaya, harga barang mahal, anak-anak kami nak makan pun susah. Jadi kau lah yang mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, dan kau jugalah yang mampu menjatuhkan Anwar Ibrahim ni. Maka jatuhkanlah Anwar Ibrahim ni. Amin. Itu agak-agak tuan-tuan, kalau 700 orang doa ni goyang tak? Goyang. Memang senjata umat Islam ni doa ni masalah kita ni. Malah ada doa. Kalau 700 doa,
Jatuh. Kita bukan tahu antara kita ni mungkin ada orang yang tak anaya. Orang yang tak anaya ni Tuhan angkat doa dia tanpa hijab tau. Tanpa hijab. Kan? Jadi kita doa lah. Ni semua saya baca, semua ada doa. Tu doa saya. Doa tuan-tuan ni kita ni kena berkomunikasi dengan kita punya pencipta. Jangan saya baca tuan-tuan aminkan. Tuan-tuan sendiri di dalam semayang tu kena doa. Kan? Saya ni tak anaya ni, duit berapa, cerita kepada pencipta kita. Kan? Cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu, ya Allah, gaji aku banyak ni. Kan? Harga barang banyak ni adalah kerana kepimpinan, kerana Perdana Menteri yang tidak pernah mementingkan soal aku. Yang susah maka jatuhkanlah dia. Kau lah yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Kau jugalah yang mampu untuk menjatuhkan dia. InsyaAllah lah tuan-tuan. Betul mengadu dengan Allah. Yang tak mampu mengadu dengan Allah lah. Mengadu dengan siapa lagi? Yang duk WhatsApp saya pun banyak juga. Bagilah balik duit yang kena beku tu. Duit apa kena beku? Duit apa yang kena beku? Okey saya nak cerita lah. Tapi boleh tak cerita benda ni takut lagi mendahului daripada proses penghakiman. Tapi tak pergi ke mahkamah. Ada seorang yang telah disaman oleh salah seorang kepimpinan Bersatu. Saya tak sebut nama. Dia menuduh bahawa dia ni terlibat dalam projek Jana Wibawa. Dan dia minta supaya SPRM tarik semula kes dia dengan syarat untuk dia memulangkan semula duit tersebut. Macam ni lah, macam dia buat di bawah di fitrah lah. Dan seorang pemimpin Bersatu ni telah pun saman. Saman dia, hantar notis saman. Bila pemimpin ni hantar notis saman, dia kata minta tolong jangan saman dia sebab dia tak mampu untuk bayar. Dan dia willing untuk minta maaf. Dan sekarang ni kita tengah tunggu video permohonan maaf. Bawa hantar takut, mohon maaf. Saya memohon maaf sebab saya telah memfitnah, menipu. Dan sekarang ni lawyer dengan lawyer tengah berbalah sama ada permohonan maaf tu akan dipublikkan di media sosial ataupun dia nak buat macam Lokman buat macam yang sebelum-sebelum ni, dia cuma mohon maaf macam tu saja. Jadi saya dengar lawyer kepada seorang kepimpinan ni, dia minta lah untuk orang kata untuk dia mohon maaf secara ni. Okey tuan-tuan, ni ada tuan punya owner Ayak Manet pula. Saya kena bubuh lah dia punya produk dia. Saya kira terasa hati ni dia buat live 500 tengok tak buh produk dia. Okey tuan kalau tuan-tuan tengok dekat saya punya live ni, kat bawah tu ada box kuning ada box kuning tu. Jadi saya bagi ruang sedikit ni untuk saya mempromotkan. Tuan-tuan boleh tengok kat bawah tu ada beg kuning. Box pula dah, beg kuning tu adanya kode yang dibuat oleh orang Melayu Islam kita lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa ketagih nak minum Red Bull ke apa ke, tuan-tuan boleh beli produk Melayu Islam tanpa tuan-tuan rasa risau pun untuk menyumbang kepada negara East. Tuan-tuan tak perlu fikir pun tuan-tuan nak ni kalau aku minum ayak ni adakah aku menyumbang kepada Zionis apa semua. Tuan-tuan tak perlu fikir sebab ada orang Melayu kita yang berjaya. Macam sebelum ni dia kata jangan boikot sebab orang Melayu tidak ada kemampuan untuk gantikan produk-produk ni. Ini tak, ini orang Melayu kita sendiri yang menggantikan produk tersebut. Dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita ni, umat Islam, daripada kita terlibat daripada menyumbang kepada Zionis laknatullah. Jadi tuan-tuan boleh klik pada beg kuning di bawah tu, adanya macam-macam jenis. Ada cola, ada Red Bull, ada 100 plus. Jadi tuan-tuan tak perlu fikir nak pergi beli ni tak pergi aku kena sumbang pada mereka ataupun tak. Lebih baiklah kita menyumbang kepada orang Melayu Islam kita sebab mereka akan membayar zakat. Dan zakat ini akan membantu golongan 8 asnaf. Jadi kalau kita pergi beli kat pihak satu lagi, kita kena bayar royalty. Royalty ni disumbangkan kepada Zionis laknatullah. Mana Mamat claim jagung tu? Ada tadi dia masuk mak jagung, mak jamban semua dia lah. Dia tak berani naik harga. Okey cepat, siapa nak beli cepat. Lagi saya nak off live lah. Yang ni sedap tuan-tuan, saya pin yang ni sedap.
Yang ni sedap. Tapi saya tak nampak orang beli pun. Tuan-tuan kena support lah. Ada 580 orang kat sini mata yang memandang. Saya dah pin tu. Yang ni sedap. Tuan-tuan pergi beli confirm 100% ya. Fik, buat income sekali kah? Saya dah lah dapat commission dia bagi. And affiliate dia bagi. Tuan-tuan beli saya dapat commission lah. Saya dah jual 300 kalau tengok berdasarkan saya bahagi berdasarkan yang komisen tu 320 botol. Saya buat video bodoh-bodoh dekat mana, dekat perhimpunan syariah. Saya kata lepas-lepas perhimpunan ni kita minum air alim menghilangkan dahaga. So saya dah jual 320 botol. So siapa-siapa ada produk macam memang saya boleh jual tau. Tu saya jual tu dalam masa 3 hari. Betul bang? Dalam masa 3 hari saya jual 320 botol. So kalau hampa ada beg kuning, hampa jangan risau nak bagi Ibrahim Syafiq Alim. Saya ada kemampuan untuk menjual produk-produk anda. Saya pun terkejut lah. Ada COD ke? Nak beli online ke? Saya dah beli. Yang baru ni siapa tahu suruh saya jual. Ada satu benda saya kata kat dia, buatlah TikTok dulu. Nanti saya buat video, saya promote lah produk dia. Ada COD dalam beg kuning ada COD dalam beg kuning. COD di Singapura, Malaysia dan juga Thai boleh COD Siapa yang duduk di Singapura di sini pun dia akan hantar juga malah kalau tuan-tuan duduk di England pun kita boleh COD, jangan masalah. Tak ada masalah apa. Kalau ada rakan-rakan kita yang duduk di US ke, di England ke, mana ke, yang nak beli ni, kita boleh post di sana. Betul tak bang? Kira seluruh dunia punya production dah siap order, tapi tak keluar order pun. Dia bukan kalau ada order dia akan keluar macam tit macam tu lah. Order banyak-banyak sikit. Tapi memang sedap lah. Memang padu lah. Baru ni saya bagi resipi baru kat dia, 100 plus lime. Mungkin abang boleh next Abang Herul. Dan order terbaik. Saya pun ingat saya nak keluar produk sendiri awak hang VS dengan Salim. Saya tak VS dengan dia pun. Saya tak ada masalah pun dengan dia. Minyak masak je nama apa? Dah bukan minyak masak ni. Ni bukan minyak masak. Saya dah fikir-fikir kalau saya buat keluar produk saya sendiri, untung saya nak buat keluar produk apa. Saya tak pernah fikir saya boleh jadi salesman. Saya tak pernah jadi sebelum ni. Tapi ada member saya dulu, saya promote dia punya kedai makan, boleh tahan tak? Tapi dia duk buka tutup. Saat buka saat tutup. Jual kopiah. Itu Ustaz Tarmizi jual kopiah. Lama tak masuk live hamba Pernah minum, adik saya beli. Sedap. Rebu ya, betul ya. Jual kunyit kemut. Kunyit tak boleh, bahaya tuan. RM300. Jual cawat besi, Fik. Walana nak beli. Cawat besi Macam mana Kemaman hari ni? Abang nak beli produk apa? Saya bubur semua lah produk ni. Saya ada produk-produk lain ni dalam ni. Ada orang minta tolong Macam mana nak buat lain sambil-sambil kita sembang produk. Kunyit tua, Jasmine Adha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak masuk live Abang Syafiq. Ya. Ada apa tu? Adalah saja datang sini nak berkongsi sikit-sikit cerita kenaan. Yalah PRK Kemaman. Tanya saya seperti berarti masih ingat kan saya pernah beritahu saya orang Kemaman kan. Sebenarnya saya tak berada kat Kemaman lah sekarang. Saya memang tak dapat nak pergi mengundi lah Kemaman. Sebab saya belajar di Sarawak.
Tapi kan sebenarnya um, saya nak bercerita lah sikit berkenaan dengan PRT Kemaman kan. Ha? Saya rasa untuk PRT Kemaman ni ada benda yang mungkin kita tak nampak macam benda yang biasa. Nampak ada benda yang lain daripada PRT kali ni. Bagi saya lah. Han tak balik mengundi ya? Bukan tak boleh, saya jauh. Lepas tu saya macam ni, saya ceritalah balik. Sebenarnya saya belajar di Sarawak. Oh, Jadi, alright. yelah, saya tak boleh nak balik lah. Alright. Tapi tak apalah, Okay. saya pun kirimlah juga kepada keluarga-keluarga saya dengan juga kawan-kawan saya yang ada di Semenanjung, Terengganu Dia untuk mengundi. dia bukan student boleh undi post ah? Tak apply? Kalau luar negara. Sebab saya dalam negara lagi. Sarawak masih dalam negara. Oh, tak boleh eh? Bukan memang Oh, macam tu dekat akta dia. nanti kena bangkitkan ni isu ni. Saya pun ada juga sekali. Saya ada live dengan ni Redline tadi. Tadi Redline ada juga saya masuk live tadi. Lepas tu adalah bincang juga pasal isu. Saya rasa mungkin bagus juga kalau wakil-wakil rakyat kita ni kemukakan usul pula macam cadangan supaya dalam akta PRU ni supaya pengundi yang berada dalam universiti awam pun boleh undi secara pos. Okay, betul juga bro eh. Betul kan? Student nak ambil duit mana balik? Yalah. Jauh babe. Betul. Nanti saya Apply bangkitkan. RM2,000. Tiket flight dekat dengan RM1,500 kan nak pergi balik ni. Tahu tak, nanti saya bangkitkan. Saya akan bagi tahu. Online vote tak boleh buat sebab daripada sudut integriti. Ya betul. Okay, teruskan. Apa lagi nak cakap? Sebab saya nak tutup live lagi. Yalah. Ha. Bagi sikit lah pandangan saya. Yelah, sebab sebenarnya saya belajar di Universiti Sarawak ni. Saya ambil kos kajian politik dan pemerintahan. Okay. Saya nak beri sedikit lah pandangan saya berkenaan dua calon PRT Kemaman, Dr. Sam dengan juga General Askar tu. Kalau tanya saya, sebagai orang Kemaman, kalau saya lah, mana akan kita pilih calon? Kita kena lihat calon not based of the party but based on their kepimpinan mereka. Kita tengok macam mana Dr. Sam, dia pegang negeri. Dia jangan fikir orang kata ya asal dia nak bila kuasa lah. Don't care about that. Kita tengok based of calon. Dr. Sam orang yang berpengalaman, ada karisma dan ada tanggungjawab dia, dan dia ada macam-macam benda yang boleh dia handle untuk pemerintahan. Berbanding dengan calon daripada Basarnas ni, Sarjana, kita boleh lihat dia masih lagi belum ada pengalaman yang cukup dalam dengan tabiran. Jadi benda ni kalau kita lihat dengan pemikiran yang kritis, kita kena pilih bukan berdasarkan parti, kita pilih berdasarkan calon itu sendiri. Kalau tanya saya mungkin akan pilih Dr. Sam sekiranya saya boleh mengundi lah. Dan masa saya boleh balik mengundi, dan bagi saya Dr. Sam adalah pilihan yang tepat untuk diundi. Bukan berdasarkan parti, ingat saya kata tadi, bukan berdasarkan parti, berdasarkan ciri-ciri calon itu. Jadi apa pandangan Syafiq pula? Pandangan saya adalah parti dia berdasarkan bising lah. Ni sikit semalam saya ada cakap dengan rakan-rakan. Pandangan saya, kita ni manusia ni dicipta ada satu tempat untuk kita berteduh, untuk kita mengurus dan juga kita memperjuangkan sesuatu. Manusia ni asalnya dijadikan dia ada tempat berteduh. Bermula daripada zaman Nabi Adam sendiri pun sampai sekarang ni kita panggil sebagai rumah lah. Rumah ni adalah tempat kita, rumah tangga kita menguruskan dan mentadbir rumah tangga kita. Macam mana kita melakukan management untuk manage kita punya anak, isteri kalau yang ada isteri kan. So dia mesti ada base dia kan, untuk dia menguruskan sesuatu, mentadbir sesuatu dan juga memperjuangkan sesuatu. Jadi parti ini menjadi rumah kan, untuk orang tu memperjuangkan sesuatu. Sebab satu orang tu dia tidak boleh memperjuangkan daripada sudut contohnya negara ni kan, satu orang dia tidak boleh membuat perubahan. Dia perlu satu parti
kan, di antara ramai golongan-golongan yang ada bersama-sama dengan parti itu untuk membawa sesuatu perjuangan, gelombang perjuangan dan sebagainya. Jadi parti itu juga menjadi satu benda yang penting. Kalau kita tengok hari ini adalah daripada sudut parti seperti contohnya PKR, UMNO, ini terkenal dengan mereka ni gagal di dalam pentadbiran. Kalau kita masih lagi memilih mereka, maka kita meredai dan merelai kegagalan yang mereka buat. Dan mereka akan meneruskan kegagalan tersebut. Dan kita tidak hantar signal yang mengatakan bahawa you telah membuat kegagalan, yang rakyat marah terhadap kegagalan yang telah pun dilakukan oleh mereka. Jadi dan kalau kita tengok juga PH dan juga BN ini adalah satu parti yang mana mereka ini tidak langsung menunaikan janji-janji yang mereka buat. Ini terang-terang kalau kita buka manifesto BN. Sebagai contoh, saya ambil example-nya adalah daripada sudut pendanaan politik. Dalam manifesto BN ada nak buat akta pendanaan politik. Dalam manifesto PH ada. Tetapi adakah mereka memperjuangkan janji-janji yang mereka menawarkan kepada rakyat? Tak. Jadi kalau kita tengok parti yang memperjuangkan, yang mempertahankan perjuangan mereka, cuma ada dua saja. PN Bersatu dan juga PAS adalah parti yang mempertahankan perjuangan mereka. Sebab apa PN tidak bergabung dengan PH adalah kerana kita menghormati undi yang dibeli oleh rakyat. Kita boleh jadi kerajaan, kita boleh duduk dalam kerajaan, kita tidak menghadapi masalah macam hari ini, kita boleh dapat peruntukan dan sebagainya. Tetapi saya masih ingat apa yang ditetapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tok Guru Haji Waimah, apa keputusan yang dibuat di peringkat parti, kita mesti melihat kenapa rakyat mengundi kita. Rakyat memberi kepercayaan kepada kita kerana janji yang kita telah beri kepada mereka, dan kita mesti memegang kepada janji. Dan sebab Islam ajak kita untuk pegang pada janji. Kalau kita tengok UMNO, dia suruh orang undi dia kata kami tidak akan bersama dengan DAP apa semua. Tetapi dia bersama dengan DAP, dia bersama dengan Anwar Ibrahim. Jadi mereka ni memungkiri janji, mereka menipu dan sebagainya. Bagaimana kita nak pilih satu parti yang menipu dan memungkiri janji sebegini? Jadi bagi saya parti itu juga penting untuk kita memastikan supaya wadah perjuangan itu dapat diteruskan generasi ke generasi yang lain. Kalau kita bergantung pada pemimpin datang dan pergi, budaya ikonisme ini dapat merosakkan satu perjuangan. Makanya sebagai example-nya lah, saya ambil contohnya, pemimpin ini bila dia sampai usia dia akan meninggalkan kita. Dan apakah yang akan meneruskan perjuangan ini adalah parti itu sendiri. Jadi sebagai contohnya LUNAS. LUNAS sekarang ni pemimpinnya kita ada YB dia sekarang ni. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa pemimpin itu akan kekal selama-lamanya, tetapi parti itu akan kekal selama-lamanya. Pemimpin ni boleh silih berganti. Okey, Abang Jazmi. Menarik juga pandangan Abang Syafiq. Saya sangat suka. Yelah, kita kan berbeza pemandangan, tapi tak masuk kita boleh berbalai disebabkan perbezaan politik. Walaupun saya pun bukan berparti, tapi saya suka juga setengah orang berparti dia pun boleh memberikan pandangan berdasarkan apa yang dia nak. It's not a problem. We can accept it. Jadi satu lagi berkenaan dengan PRP Kemaman, saya rasa lah kalau kita tengok, saya dah baca sikit tadi, peratus keluar mengundi di Kemaman dia rendah. Tapi saya bukan nak blame. Tak ada orang blame. Mungkin tengok kat komen kata blame kerana anak muda tak keluar mengundi. Tapi dia sama seperti saya. Sebab kan saya tak boleh nak pergi mengundi sebabkan yelah PRK. Kalau masa PRU yang 15, benda ni semua satu negara boleh nak kita nak boleh structurekan semula supaya semua institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah untuk buat itu. Maknanya boleh nak balik mengundi. Tapi bila ada PRK macam ni, maknanya benda tu kan jadi susah untuk orang-orang perantau, orang-orang muda yang belajar di luar negeri untuk balik. Maknanya kalau saya pun tak nalah juga, saya bagi sedikit nasihatlah juga kepada yang komen-komen yang kata negatif. Macam mana anak muda ni, janganlah blame mereka sangat. Sebab adalah sebab kenapa tu tak boleh balik mengundi, faktor kewangan, faktor kejauhan. So benda tu don't blame. Tapi kalau tanya saya sekarang, saya yakinlah untuk Kemaman, Dr. Sam akan menang. Tapi majoriti nak kata 27,000 mungkin
akan turun sedikit. Mungkin akan turun sedikit, tapi as long saya boleh kata dalam 20,000 ke atas lah, macam dia tak turun lagi ke bawah 20,000 ke, mungkin 20,000 majoriti akan dapat. Pada pandangan saya lah, kalau mau 30,000 dia akan menjadi Barisan Nasional pula tak nak bagi sokongan langsung kepada calon UMNO. Kerana yang sebelum ni dia akan ambil katakan 10,000 ke undi UMNO yang masa PRU 15 dah bertukar kepada PRU Kemaman bagi kepada Dosem, itu boleh jadi 30,000. So as long kita ambil yang logik, saya boleh katakan mungkin lah kalau malam ni 20,000 lah. Kalau jadi 30,000 tu mungkin tu faktor Barisan Nasional yang PRU 14, PRU 15 dulu ni bagi undi pada PAS. So itu saya punya my opinion. Malam ni kita akan dapat keputusan dia. Okey, saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam pukul 9 malam ni kan. Thank you. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang share. Malam ni kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.